Jadi nikmat Allah ini bukan bala. Nikmat Allah ini satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita kerana kita berselawat. Tapi kalau tak berselawat, maka dikatakan nikmat, iaitu kita akan mendapat bala, ya. Kalau kita katalah orang bagi barang, kan, maka nikmat tu tak dapat, kita akan dapat nikmat, iaitu celah. Apalah dia tu, ya, tak ucap terima kasih pun, tu dia kata celah, ya. Itu. Baik, antara banyak lagi, ya, dikatakan perkara-perkara yang dikatakan untuk perlunya kita berselawat itu, tempat yang berdekatan dengan Nabi SAW perlu kepada mereka yang berselawat, ya, nak dekat dengan Nabi. Macam saya cerita Anas bin Malik ketika dia dengar cerita Nabi tentang hari akhirat, ya, dia kata, di mana aku nak jumpa kamu ya Rasulullah di hari akhirat, kan? Kerana dia nak dekat dengan Nabi. Macam mana dia dekat dengan Nabi di dunia ini. Jadi Nabi kata, jumpalah aku di Sirat, jumpalah aku di Mizan, jumpalah aku di Kausar, iaitu telaga Kausar. Itu antara faedah-faedah yang kita perlu berselawat, nak dapat kita ni dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau kita nak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena banyak berselawat. Baik, kita tengok beberapa hadis, ya, yang menceritakan tentang perlunya kita ataupun faedahnya kita berselawat. Hadis yang ke-33, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahid, ya, sallallahu alaihi biha asyara. Ini hadis yang famous lah, yang biasa kita dengar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali selawat, nescaya Allah limpahkan 10 rahmat kepadanya dengan sebab sekali selawat itu. Makna je, ya. Ataupun dalam Allah Ta'ala selawat kepadanya 10 kali. Maksudnya 10 kali ini bukan 10 kali Allah selawat, maknanya 10 kali rahmat. 10 rahmat yang Allah bagi, 10 nikmat, bahagian nikmat yang Allah bagi. Itu mengapa kita perlu, ya, berselawat. Sebab keperluan untuk nak mendapat itu hanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab tauhid kita belajar Allahus Samad. Allah tempat kita memohon segala hajat, ya, Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Tempat kita memohon hajat. Jadi bukan kepada yang lain, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Itu hadis yang menceritakan tentang perlunya kita selawat, faedah kita selawat. Kenapa? Bila kita selawat, kita akan banyak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 10. Dalam kitab Sirrus Salikin, selawat sekali 10 Allah selawat. Selawat 10 kali 100 Allah selawat. Allah bagi rahmat. Selawat 100 kali, ya, Allah bagi 1000 rahmat. Selawat 1000 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hindarkan daripada api neraka. Baik, kita tengok hadis yang ke-34. Itu faedah yang pertama. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna aqrabukum minni yaumal qiyamah fi kulli mautinin aksarukum alayya salatan fid dunya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang lebih hampir kepadaku dari kalangan kamu pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada setiap tempat yang aku berada padanya ialah orang yang lebih banyak selawatnya kepadaku di dunia. Siapa yang selawat kepada Nabi itu banyak di dunia,
maka dia akan bersama dengan Nabi di banyak tempat, ya. Di mana Nabi ada, di situ dia. Kalau Nabi ada di sirat, dia berada di sirat. Kalau Nabi berada di mizan, dia berada di mizan, ya, begitu. Sebab itu Anas bin Malik, riwayat hadis ni, dia tanya Nabi hak yang saya ceritakan tadi, iaitu dia kata, di mana aku nak jumpa kamu ya Rasulullah di hari akhirat, kerana aku nak dekat dengan kamu. Kenapa nak dekat? Kerana nak dapat syafaat daripada kamu, ya. Kalau dekat dunia nak dapat doa daripada kamu, ha? Kalau di akhirat nak dapat syafaat, di dunia nak dapat doa. Bila dia jumpa dengan Nabi, dia kata, Nabi tolong doakan aku ya Rasulullah. Bila jumpa Nabi, dia kata, tolong doa aku ya Rasulullah, ya. Sampai Nabi ajar doa yang famous kita baca, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu Nabi ajar doa itu. Kenapa? Bila dia jumpa Nabi, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, doakan aku, doakan aku. Nabi kata, tak payah aku doakan kamu lagi, kamu baca doa sendiri, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan? Itu Anas bin Malik. Jadi dalam hadis yang kedua ini nak menceritakan kepada kita bahawa di hari akhirat, orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang banyak selawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dia hidup di dunia. Sebab dia selawat hidup di dunia ni, maka selawat kita tu sampai kepada Nabi. Siapa yang sampaikan? Iaitu malaikat. Dalam bab tajuk yang kita baca ni, iaitu beriman kepada adanya malaikat sampaikan. Sampai ada kisah menceritakan bila kita selawat sekali, roh Muhammad tu hidup balik semula. Selawat hidup balik semula, kan? Maka sebab itu dia dapat menerima, kita katakan, apa yang disampaikan oleh malaikat kepada dia. Macam kita selawat lepas sembahyang tadi, kan? Jadi sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, disampaikan oleh malaikat tadi. Baik, itu hadis. Jadi perlu kita selawat. Kenapa? Kerana kita nak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, ya. Nak dapat kebaikan, nak berkat lah kita katakan. Kalau istilah di dunia ni, nak selamat kita, maka kita ikutlah apa yang dibawa Rasulullah SAW, itu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kita akan selamat. Di hari akhirat pun begitu juga. Nak selamat kita untuk di hari akhirat, maka tempat yang paling kita harapkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa ketika itu, iaitu Muhammad SAW. Dengan izin Allah, Allah boleh bagi syafaat kepada dia untuk bantu kita, untuk tolong kita. Bukan hanya dia tolong kita di dunia saja, bahkan dia tolong kita di hari akhirat. Cintanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayangnya, kasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada umatnya, iaitu kita lah, ya. Itu hadis yang ke-34. Yang maksudnya tadi, nak dekat kita dengan Allah Subhanahu, dengan Allah Subhanahu, dengan Rasulullah di hari kiamat. Hadis yang ke-35, an Abi Mas'ud, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Hadis ni sama dengan hadis yang 34, cuma diriwayatkan oleh orang yang berlainan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Maksudnya lebih kurang sama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang lebih berhak mendapat syafaatku. Kata Ibnu Mas'ud, orang yang lebih berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang lebih banyak selawatnya kepadaku. Jadi untuk nak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena perbanyakkan selawat. Sebab itu kita ada selawat 10 kali, selawat 11 kali, kan, macam-macam lah, ya. Itu yang ketiga, ya, nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-35. Hadis yang ke-36 yang diriwayatkan an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla alayya salatan lam tazil malaikatu tusalli alaihi ma shalla alayya falyukilla abdun min zalik aw liyuksir. Imam Ahmad
Dari Amir bin Rabi' radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berselawat kepadaku dengan suatu selawat, siapa yang selawat sekali selawat, satu selawat, ya. Baik, satu selawat ni dia banyak selawat, banyak jenis. Ada selawat syifa, ada selawat Ibrahim, ada selawat macam-macam selawat, kan? Tengok ada 7-8 jenis selawat, ya. Jadi dia kata, siapa yang selawat kepada aku ni, dia kata yang berselawat kepada aku dengan suatu selawat, ya, sentiasa dah malaikat berdoa untuknya selama ia berselawat kepada aku. Selama kita berselawat kepada Nabi SAW, tak kiralah jenis apa selawat yang kita selawat, ya, maka dia kata malaikat sentiasa berdoa. Oleh itu dia kata, terpulanglah kepada seorang sama ada ia hendak berselawat sedikit atau banyak. Jadi maksudnya kalau selawat banyak, banyaklah, ya. Maknanya berdoa, doa malaikat tu kepada orang yang berselawat itu. Sebab tu dalam hadis-hadis yang lain dia kata, ada seorang sahabat tanya Rasulullah, dia kata, macam mana aku nak selawat kepada kamu ya Rasulullah? Dia Rasulullah. Sebab kata, selawatlah kepada aku, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang betul, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selawat. Nabi kata, selawatlah kepada aku macam tu, kan. Dia kata, lepas tu dia tanya lagi, banyak mana aku nak selawat? Masa yang aku nak ambil selawat itu banyak mana? Adakah sepertiga hari, setengah hari ke, ya, ataupun macam mana, kan? Dan dia kata, Nabi kata, terpulang kepada kamu lah. Banyak kamu berselawat, maka itu lebih baik. Kemudian dia kata, dia selawat sepertiga. Dia kata, kalau lebih daripada itu, Nabi kata lagi baik. Dia kata, okey ke, setengah. Kalau lebih daripada itu, lagi baik. 3/4 hari. Dia kata. Lebih daripada itu, lagi baik. Sepenuh masa, itu lebih baik. Selawatnya itu, kepada Nabi SAW. Ini banyaklah, maksudnya terpulanglah. Banyak mana kemampuan yang kita boleh selawat, kan? Lepas tu ada dalam hadis 1000 kali ada, 100 kali ada, kan? Banyak cerita hadis-hadis yang cerita tentang selawat 1000 kali apa fadilatnya, selawat 100 kali apa fadilatnya, kan? Jadi hendaklah kamu berselawat, terpulang kepada kamu lah, sama ada nak berselawat sedikit ataupun banyak, tak tentu, kan? Baik, ya, itu hadis yang berikutnya, cerita tentang selawat. Kemudian kita pergi kepada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-37 tentang faedah selawat ini yang perlu kita selawat. An Abi Ka'ab radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, ini aksar solat. Ini yang hadis yang ceritakan tadi, ya. Ini dia kata aksar salawat. Fakam aj'alu zalika min salati. Dia kata, qal ma syi'ta, kata Rasulullah. Qultu ar-rubu'. Dia kata, qala Rasulullah sallam ma syi'ta. Dia kata, wa in zidta fahuwa khairul lak. Dia kata, qultu fan nisf. Dia ambil setengah, dia kata, qala ma syi'ta wa in zidta fahuwa khairul lak. Kalau ambil setengah, lebih daripada itu lagi baik. Qultu fasulusain. Qala ma syi'ta wa in zidta fahuwa khairul laka. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Qala izan tukfa hammaka wa yaghfiru zambik. Hadis panjang, yang saya ceritakan tadi. Kita tengok hadis yang jelas di sini, kan? Dari Abi Ka'ab bin radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah, Ka'ab tanya Rasulullah, aku banyak menggunakan masa berdoa. Berdoa tu maksudnya selawat lah. Berdoa. Sebab tu doa tu maksudnya solat, asalnya solat. Ya, solat tu maknanya doa. Kemudian selawat itu, tu makna selawat itu maknanya banyak. Dia istilahnya kalau apa, dia kata plural, kan? Istilah kalau dalam bahasa Inggeris, kan, selawat, kan, itu, kan? Itu makna selawat. Sebab tu saya kata makna selawat tu ada makna doa, ada makna
kita katakan memuji kan, itu makna selawat tadi. Dia tanya ni, ya Rasulullah, aku banyak menggunakan masa berdoa, selawatlah, solat, memohon rahmat untuk diriku. Sekarang aku nak untukkan pada berselawat kepada Tuhan. Dia kata, sekarang ni aku nak peruntukkan, aku solat ni kata untuk aku. Kemudian aku nak berselawat ni untuk Tuhan. Bagi Tuhan, maka sebanyak mana yang elok aku untukkan? Banyak mana aku nak peruntukkan selawat ini kepada Tuhan? Dia tanya. Baginda SAW menjawab, sekadar mana yang kau suka? Kau suka banyak mana? Terpulang kepada kau. Kan? Aku berkata, dia kata, aku hendak untukkan suku dari masa aku. Suku daripada masa aku. Kan? Kemudian Baginda SAW bersabda, sekadar mana yang kau suka, walaupun sukulah kalau kau suka begitu. Dan jika engkau lebihkan lagi, kata Nabi, maka itu lebih baik untukmu. Kalau kau buat lagi lebih, maka lagi baik untukmu, dia kata. Aku berkata, dia kata lagi kepada Rasulullah, kalau begitu aku untukkan setengah daripada masa aku. Ambil setengah daripada masa aku. Sebab kau kata kalau aku buat setengah, suku tadi baik, buat lebih, aku ambil setengah, dia kata. Baginda SAW kata kepada dia, suka hati kamu lah. Suka hati kamu nak ambil setengah, aku ambil setengah lah. Kan? Dan jika engkau lebihkan lagi, kata Rasulullah, sudah daripada setengah itu, ya, maka itu lebih baik bagi untuk kamu. Jadi baik lagi untuk kamu. Bukan ada untuk orang lain. Untuk siapa? Untuk kamu. Aku berkata. Kemudian dia kata lagi kepada Rasulullah, kalau demikian, wahai Rasulullah, kalau macam itu, dia kata, ya, aku untukkan 2/3. 3 suku lah, 2/3 dari masaku. Baginda SAW bersabda, kata kepada dia, suka hati kamu lah. Nak 2/3 ke? Kalau bahasa kita lebih kurang macam tu lah, ya. Dan jika engkau lebihkan lagi, dia kata Rasulullah SAW, kalau kau ambil 2/3 pun lebihkan lagi dari itu, maka itu lebih baik untuk kamu, lagi baik untuk kamu, dia kata. Aku berkata lagi kepada Rasulullah, dia kata, kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan masa berdoa aku, ya, untuk masa selawatku ini semuanya untuk berselawat kepada kamu. Aku nak doa, semuanya aku nak selawatkan kepada kamu. Masa hidup aku nak selawatkan kepada kamu, kepada Tuhan lah, maksudnya aku nak selawatkan kepada Tuhan. Baginda SAW bersabda, jika demikian, terpelihara lah. Kalau kamu nak buat begitu, kamu nak selawat. Jadi selawat ni tadi berdoa kan, maksudnya berselawat ni kepada Nabi SAW khususnya. Kalau kamu nak buat macam itu, ya, dah kata Nabi SAW, ya, terpeliharalah dan terselamatlah engkau dari yang mendukacitakan. Jadi kalau kamu buat macam itu, kamu akan terpelihara, kamu akan dijaga, ya, kamu akan selamat dari apa? Daripada pendukacitaan, mendukacitakan perkara-perkara yang boleh menjadikan kamu duka cita, yang kamu tak selamat dan sebagainya. Perkara yang boleh membimbangkan kamu ke, yang boleh merasakan kamu tak tenteram ke, katakan begitu, ya. Sama ada perkara itu perkara dunia ke, maupun perkara itu perkara akhirat, ya. Ini dikata antara fadilat dia, ya. Diampun, dia berselawat dengan begitu keadaannya, kan. Jadi dia tak menjadikan orang yang mendukacitakan, dia akan menjadi orang yang menggembirakan dia, ya, akan merasa tenteram dia, ya, akan tak merasakan kita bimbang, tak merasakan kita ni keluh kesah, nak tenang kita, kan. Begitu keadaannya. Sebab ketenangan ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh bagi, dia boleh tak bagi, kan. Jadi itu selawat tadi. Kalau kita kata kita sakit, untuk nak sembuh sakit kita, kita kena berusaha lah, cari ubat untuk supaya sakit kita tak rasa sakit lagi. Begitulah kaedahnya di sini, kan. Jadi selawat. Jadi masa yang dituntut berselawat padanya, ya, Nabi Muhammad SAW. Baik, ada tadi saya sebut, orang tanya, dia tanya Nabi kan, yang saya teringat, ya. Tanya Nabi, dia kata, bagaimana aku nak selawat kepada kamu? Nabi kata, selawat kepada aku, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi ada hari ini orang selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan, ini ada sikit perbincangan lah, kan. Tapi
mengikut pendapat ulama mutakhirin, Sayyidina itu maksudnya kita nak muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyid tu memuliakan seseorang itu kan. Jadi tak boleh satu kesalahan lah. Ya, ada hari ni orang kata tak betul tu Nabi cakap Allahumma salli ala Muhammad, bukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, tapi ada juga orang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, tapi itu atas kemuliaan. Ya, nak angkat derajat Nabi itu, ya, takkan nak panggil dia Muhammad je kot, kan? Kan? Jadi panggil dia Sayyid. Sayyid itu memuliakan dia, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak timbul isu lah kat situ. Ya, tak timbul isu. Jangan pula kita, tak betul loh musawat. Jangan kita timbulkan isu macam itulah. Maksudnya itu orang kata ulama-ulama dah orang kata buat ijtihad macam itu, tidak memberikan satu kesalahan lah, maksudnya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, dia kata sangat inginkan kita ni beroleh faedah-faedah kebaikan yang di antaranya dia kata faedah berselawat lah kepadanya, kepada Rasulullah SAW. Sebab apa faedah tadi? Faedah yang sebutkan tadi dah, antara hadiah yang kita baca tadi kan itu, kan? Yang tadi yang akhir ni nak tenangkan begitu, nak supaya kita ni tak rasa duka cita, rasa seronok dalam kehidupan ini, sama ada dunia pun ataupun hari akhirat, kan? Maka dia kata dalam hadis ini, yang menggalakkan kita memberi seberapa banyak masa untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak masa. Ya. Khasnya pada tiap-tiap malam Jumaat dan harinya. Itu dicadangkanlah. Ya, tiap malam Jumaat dan hari Jumaat, malam Jumaat kita kena banyak berselawat. Ada orang kata ni dah masuk bulan Rejab dan Syaban, bulan Ramadan, ya. Jadi mula daripada bulan Rejab ni, kita banyakkan beramal. Antara amalnya iaitu banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Kenapa hari Jumaat adalah hari yang dia kata hari raya ataupun hari Minggu kepada tiap-tiap orang yang mempercayai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita dah yakinlah itu merupakan hari kita beribadat, hari yang dikhususkan, diraikan kepada kita untuk beribadat. Itu hari Jumaat. Kalau orang Yahudi tu hari apa? Hari Sabtu, kan. Mereka tak boleh bekerja hari Sabtu. Mereka kena duduk beribadat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita taklah macam tu, maksudnya beribadat. Sebab istilah ibadat kita ini maksudnya segala kebaikan yang kita lakukan yang tak khusus, apa tu yang khusus, namanya ibadat, kan. Kita duduk macam ni pun ibadat lah, ya. Itu dikatakan ibadat. Baik. Jadi dia kata setiap orang mukmin dituntutlah perbanyakkan, ya, berselawat ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi janganlah hari-hari yang kita katakan macam hari yang banyak kita berselawat tu macam hari Jumaat yang digalakkan, hari raya contohnya, kan. Jadi janganlah hari-hari yang macam itu kita perbanyakkan persoalan-persoalan yang melalaikan, yang melarakan, ya, kita daripada ingat kepada Allah dan juga Rasulnya. Macam hari ni banyaklah hari raya, kadang-kadang banyak aktiviti dia buat, ya, yang kadang-kadang lupa kita, ya, tentang perkara-perkara yang sepatutnya agama suruh kita buat. Macam hari Jumaat tu kita lupa apa yang agama suruh kita buat. Mandi pun kita hari Jumaat pun kita dapat pahala kalau niatnya mandi tu untuk pergi sembahyang Jumaat, kan. Potong kuku dan sebagainya, kan, itu semuanya ada bahagiannya, kan. Jadi antara dia kata masa-masa yang dituntut bagi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dicadangkan kepada kita di sini, masa-masanya antaranya iaitu setelah selesai habis menjawab azan. Selawat selesai habis menjawab azan. Allahumma rabb hadhihi da'wat tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin fadilah wa syarafa. Lepas itu kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, selawat, kan. Menjawab azan, bang, ya. Setelah selesai habis menjawab azan, dia kata bang,
dan sebelum membaca doa azan, ya. Kemudian selawat dulu, bukan ni, selawat dulu, kan? Selawat dulu. Bila habis bang tu selawat Allahumma shalli ala sayyidina, baru jawab Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatu, baru baca doa tu, kan? Yang kedua itu pada masa berada di mana tempat perhimpunan yang baik dan pada masa meninggalkan tempat itu. Masa kita ada tempat yang perhimpunan yang baik macam ni, kita ada macam ni, lepas tu nanti kita nak tinggalkan, juga digalakkan kita berselawat, kan? Kita semayang tadi, lepas semayang tadi kita selawat, digalakkan kita selawat, kan? Jadi masa kita nak berdoa tu, dia kata nak selawat tu boleh di pertengahan, boleh di permulaan, boleh di pertengahan dan boleh di penghabisan. Masa manalah tak kira, kan? Terpulanglah kepada kita. Kemudian setelah selesai mengambil wuduk juga kita digalakkan berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan bacalah doa wuduk. Kemudian dia kata lagi pada masa masuk ke masjid, selawat juga, ya. Masa masuk masjid pun kita selawat. Kemudian lepas tu kita bacalah doa masuk masjid. Langkah kaki kanan, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwabi, kan? Macam itulah kita baca doa, kan? Itu antaranya lah yang digalakkan kepada kita. Jadi kalau kita tengok di sini, setiap waktu lah, setiap masa, setiap pergerakan kita, ya, setiap pergerakan kita itu. Kemudian yang keenam dia kata pada masa mana? Pada masa telinga berdering. Kalau telinga kita tu berdengung, kan, itu kan, itu pun kita disuruh selawat sebagai syifa untuk menghilangkan dengung telinga kita tu, kan. Itu pada masa telinga kita ni berdering, iaitu dengan berkata Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah man zakarani bi khair, kan, yang kita sebut tu Allahumma shalli ala Muhammad. Mana kata ataupun ada doa yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lepas tu salatan tujiban, biha min jami'il hajat. Maksudnya kita minta segala hajat kita, boleh, ya. Itu antara, ya, yang kita boleh. Jadi maksudnya di sini macam ditanya oleh Ibnu Ka'ab tadi itu, masanya itu terpulang kepada kita, ya. Ambillah siapa nama ulama, Allahu Akbar, lupa saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lupa, kalau saya ingat saya sebut nama, kan. Dia ni seorang ulama ni, orang terkenal lah, kan. Allahumma shalli ala. Jadi dia pergi ke Mekah buat haji, ya. Dia buat haji, kemudian dia tawaf keliling Kaabah. Dia tawaf keliling Kaabah. Seorang laki-laki tawaf sama dia juga, ya. Jadi dia dengar laki-laki itu selawat aja. Laki-laki itu selawat aja, kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Lupa saya siapa nama ulamanya, ya. Lepas tu dia selawat, kan. Dia ikutlah. Dia ikut, kan. Bila selesai habis tu, dia jumpa dengan laki-laki tu, dia tanya. Dia kata, kamu tadi tawaf tadi kamu selawat. Kata, kenapa kamu selawat je? Sedangkan bila sampai di penjuru ni kena baca ini. Macam kita pergi umrah lah, kita buat. Lepas tu dia tanya, siapa kamu ni? Allahu Akbar. Masih tak ingat lagi dia punya ulama tu, kan. Allahumma shalli ala Muhammad, kan. Lepas tu dia katalah, aku sekian-sekian nama, kan. Dia kata, aku kenal nama itu, dia kata. Seorang ulama yang hebat. Dia aku nak cerita dengan kamu, dia kata. Cerita lah. Tahun lepas, dia kata, aku datang buat
haji dengan bapa aku. Bila aku buat haji dengan bapa aku, ayah aku lah, aku tawaf. Bapa aku ni uzur, aku papah dah. Ketika tawaf tak habis selawaf lagi, dia dah penat lah. Jadi aku riba dia, kan, riba dia, pangku dia, dia dalam keadaan yang penat, uzur. Ketika tu dia meninggal. Bila dia meninggal, dia kata, aku menangis lah, kan, aku menangis, sedih, kan. Jadi dalam aku menangis sedih itu, aku tengok wajah bapa aku ni hitam, keadaannya hitam. Bila keadaan itu, maka aku lagi sedih, kan. Tanda-tanda yang tak baik lah bagi dia, kata. Jadi dia pun menangis. Dalam keadaan itu, macam kita katakan dia terlelap lah, Kemudian ketika itu datang seorang lelaki yang berpakaian cantik, dia kata, putih, bersih, ya. Tengok dia keadaan itu, tanya dia, kenapa kamu menangis? Dia kata dia sedih bapak dia dah meninggal, sebagainya cerita ni. Dan lagi bapaknya beritahu keadaan yang macam ni dan sebagainya. Maka lelaki itu buat sesuatu lah, dan akhirnya menyebabkan bapaknya itu elok balik seperti biasa, kan. Dia suka lah, dia seronok lah, kan. Kemudian dia tanya, siapa dia, kamu ni, kan. Kemudian dia kata, Muhammad SAW, Nabi Muhammad, kan. Dia tanyalah, kenapa bapa aku jadi macam tu tadi, kan. Dia kata, bapa kamu sebenarnya melakukan banyak perkara-perkara yang maksiat lah istilahnya, ya, yang boleh menyebabkan dia. Tetapi walau bagaimanapun, dia sentiasa berselawat kepada Nabi SAW. Itu kelebihan yang ada kepada dia, kan. Jadi berkat selawatnya itulah syafaat yang Nabi bantu dia, kan. Jadi itulah cerita dia, kan, tentang selawat tadi. Maka sebab tu bila dia datang tu, dia datang buat umrah lagi sekali tu, dia selawat aja. Dia selawat saja. Itu sebabnya. Sebab kisah tu yang berlaku pada diri dia, kelebihan selawat itu, kan, dalam kisah ni. InsyaAllah, ya, kita sambung perkara berikutnya dalam hadis-hadis yang berikutnya tentang cara pula bagaimana kita nak berselawat kepada Nabi SAW. InsyaAllah sambung pada masa yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.